sorry sebab kita orang sebab benda ni sensitif kan. Tapi bila saya duduk sebelah Kak Farah, saya rasa macam terdetik macam nak tahu juga at least how it happened. Arwah Abang Pit meninggal tu, dia lemas tu, I mean macam mana yang cerita yang sampai kat tingkat kau? Masa tu kalau orang tanya tak terasa ke, memang kita orang tak terasa sangat hilangnya dia disebabkan macam Kak Farah cakap lah, Tuhan dah atur tau. 1 month and 2 months before dia pergi tu memang kita orang busy gila. Anak-anak pun busy dengan diorang ni tarian international pun kan. Kita duk busy kita punya kerja semua kan. Memang dan Abang Pit sejenis yang tidak selalu call waktu kerja, dan kita dah tahu memang dia tak suka kalau waktu kerja tak payah ganggu dia, dan kita pun tak nak ganggu, kita nak kerja lain kan. So benda tu dah jarak komunikasi tu awal-awal sudah ada. Tapi kita orang masih lagi untuk salam dan selamat malam tu masih lagi ada diamalkan. So bila malam night before kejadian berlaku, anak kita orang busy, anak dia second ada international dance. So benda tu kita tak dapat kontak dia lah, dia pun tak ada kontak kita. Dia ada call, dia video call anak dia sebab anak menari itulah. So dah penat habis tengah malam tidur, kita pun balik lambat, bangun pun lambat. Memang bangun disebabkan bunyi phone je. Masa tu pukul 12 lebih I think. Kawan dia by telefon bagi tahu, kita tahu dia sepatutnya balik yang 26 tu. Farah bagi tahu ni Pit pergi mancing dengan Syam. Tahu dah agak dah. Dia tak call ni, diam je ni pergi mancing kan. Sebab Abang Pit memang selalu macam tu. Tiba-tiba esok, minggu esok kita orang flight tapi Sabah pergi mancing. Aku kata wow, dia sanggup. Dia suka mancing. Lepas tu tak nak bawa aku kerja je. Pergi mancing je, tak adalah. Itu dia punya me time lah, tak kisah. Daripada dia buat benda mengarut, aku lagi pening kepala. Lepas tu, bila dia cakap macam tu, kata dah tahu dah mesti lambat ni, tak balik dia pergi mancing. Pergi mancing, dia pergi mancing dia, tapi kapal dia boat dia pecah. Okey, right? Okey. Dah setengah jam tak jumpa Pit. Lepas tu kita terus cakap Allahu Akbar. Kita dah tahu, okey, setengah jam tak jumpa, laki aku memang tak ada lah tu. Serius lah Kak Farah rasa macam tu? Kau lah. Memang akan terasa, kalau orang kata lutut longlai, jantung ni memang akan terasa hebat. Memang terus longlai kita. Lepas tu terus kawan dia, Farah sabar nanti apa-apa nanti diorang akan update lah. Terus turun bawah jumpa mak saya, relax je tapi muka dah down gila kan. Lepas tu memang kata what happened, pergi kat dia bisik sebab nampak anak dua orang kat sana, bisik kat dia, cakap benda the same words yang apa kawan dia cakap, bagi tahu dia yang pasal Abang Pit ni. Lepas tu terus panggil anak masuk bilik. Masuk bilik, dia kata, lepas tu pegang tangan dia, relax je lah. The same ayat dia kan, bagi tahu lah ayah pergi mancing. Ayah ni pergi mancing. Diorang memang dah tahu dah memang tahu perangai ayah dah. Tapi buat ayah ni pecah, ayah tak jumpa. Diorang terus. Tapi yang the best moment that I feel like very syukur dan alhamdulillah until now, tak pernah dengar diorang menangis mengeluarkan suara. Bila even the first news yang dapat tu, diorang macam tangisan tak keluar. They are very strong. I'm syukur sangat until now. Syukur sangat anak-anak Pit memang, kalau orang kata tak meraung. Nak dengar suara nangis pun tak, maybe personal diorang akan nangis lah. In front of me tidak. So bila kita dah bagi tahu tu, lepas tu kita cakap kita tak suruh orang sabar pun. Kita hanya cakap we hope for the best. We hope miracle from Allah. That daripada rumah sampai ke Pahang saya ada mention the same thing dengan anak-anak. We only have miracle from Allah. 50% ayah hidup and run to us and heart. Syukur we have a second life with ayah. 50% ayah tak ada. Daripada awal dah memang cakap diorang. Lepas tu diorang memang nak ikut lah, tapi kata tak payah ikut sebab yang seorang tu ada kelas untuk exam. So kata Mia nak ikut, tak ada. Kalau Mia pergi kelas dalam keadaan sekarang sebab Mia nak exam, Mia lagi strong. Let me settle. I promise you girls, I will bring ayah. So pergi.
dalam perjalanan tu, daripada melawati tu sehujan-hujan lebat alam dan jam, kita dalam kepala, ya Allah, hancurlah badan lelaki aku ni. Memang hancur, dengan telefon berdering-dering, orang lain nangis, kita duduk cakap dekat orang yang dapat call tu, cakap, boleh bagi tahu diorang tak payah nak nangis-nangis sangat ya. Bini dia kat belakang, isteri pergi kat belakang ni, tak nangis pun. Sebab kita kena kuat lah kan. Sebab I feel like sebelum pada Kak Farah, sebelum Kak Farah nak suruh orang sabar, jangan menangis, Kak Farah kena sabarkan diri Kak Farah sendiri. Kak Farah kena kata jangan nangis, sabar, terima. Sebab kebanyakan orang, even me lah, kebiasaan orang akan tahu cakap sabar be strong tapi korang yang menangis. So korang pun tak tahu apa maksud sabar. Korang sendiri pun tak tahu apa yang korang nak cakap. So sampai saya, Kak Farah memang daripada dulu sampai sekarang, memang sebelum nak suruh, let's say to me like waktu PKP sekarang kawan-kawan macam ni, nak suruh dorang kata kau tak boleh buat macam ni, make sure benda tu aku tak buat. Make sure apa yang aku cakap tu dorang sampai, energy tu sampai, positif tu sampai. Sebab kalau kita diri dalaman kita bukan luaran, kalau dalaman kita sendiri tak positif, macam mana vibe positif tu kita nak sampai pada kawan? Macam mana kawan nak dengar kata kita? Sebab kita pun, kehidupan kita pun huru-hara. Macam mana saya nak bagi tahu kawan saya yang husband dia juga meninggal ke, anak dia meninggal, tapi saya pun kalau orang tengok, alah waktu husband kau meninggal pun kau mengaur kau. Benda orang kata tak logik. Okay, tapi Kak Farah ada terfikir tak bila you act, I mean memang you have to be strong, tapi kadang-kadang ada tak rasa macam I'm torturing myself? Tak. Saya tak. Saya rasa benda tu bukan, orang kata, kenapa perlu saya kata saya torture benda tu? Sebab dugaan yang diberi Tuhan adalah untuk kita belajar. Untuk macam mana masing-masing ada penghijrahan masing-masing, dugaan masing-masing. Ini cara saya, ini buku cerita saya. Okey, kalau dalam lakonan seorang pelakon, naskah itu adalah dia punya benda yang perlu dia faham, dia perlu dia hidupkan. Macam dalam realiti hidup kita, naskah kita adalah jalan cerita kita yang kita perlu faham, yang kita perlu tahu di mana karakter saya as a mum, as a kakak, as a anak, menantu. Saya kena tahu warna saya macam mana. Kalau saya dah ambil warna saya ini, saya rasa saya tak torture diri saya. Saya cuba memahami, cuba lagi masih mencari diri. Siapa ni Farah Ahmad? Dalam kehidupan anak saya, dalam kehidupan kawan-kawan. Dan saya selalu, kalau kawan-kawan atau anak saya sendiri, kalau ada masalah ataupun tidak dapat mencari sesuatu, saya kata setiap hari bawa nama. Sebab nama kita yang ditakdirkan oleh Allah SWT ada makna di sebaliknya. Dan di sebalik makna nama itu mewakili diri kita. So bring your name, ke mana pergi. So saya memang daripada dulu saya pegang nama. Sebab walaupun susah saya macam mana pun, nama saya adalah Nur Farah Raizah, cahaya kegirangan. So mungkin tak ada girang yang untuk saya untuk menggembirakan hati saya, tapi saya menggembirakan hati orang. Saya senangkan orang. The balasan bukan tidak memikirkan orang kata, kau ni tak, aku dah tolong tak payah. Nowadays susah, kita tak boleh nak baca orang, kita tak boleh nak paksa orang untuk balas apa yang kita buat. Janji kita happy bawa nama, makna nama kita. Aturannya biar saja sang pencipta yang uruskan, sebab dia saja yang tahu buku cerita kita. Sebab kita tak tahu, kita sekarang melalui je. Next, kita lalu je. Pernah tak ada momen macam, yelah sebab you kalau boleh tak nak menangis, you nak tunjukkan you have to be strong in front of your kids semua, tapi pernah tak ada one time tu you rasa macam okay anak-anak jom kita duduk, kita sedekahkan kepada of course lah kepada arwah, dan at the same time korang luahkan apa yang korang rasa yang sebelum ni korang you pegang, you hold that prinsip tu, tapi tak apa, this time you bagi anak-anak you untuk lepaskan. Anak saya sejenis yang kelakar sikit. Diorang memang anak saya pun suka art, so diorang akan luahkan pada art. Tak ada borak-borak, tak ada. Diorang suka tulis
Surat. Oh. Kalau let's say buat salah ke apa benda, sekarang WhatsApp ke apa kan, kadang-kadang kita orang akan tulis surat, kita akan letak bawah pintu. Okay, so sorry ke apa ke, I promise I will be a good girl ke apa benda ke. Sebab saya sejenis tak marah lama-lama, tak boleh. Tak sampai hati. Macam lepas situasi arwah meninggal tu macam mana? Sebab kalau masa kejadian pun diorang datang, malam tu diorang sampai, diorang jumpa, lepas tu kata tak apa, I stay dekat sungai, you guys balik pergi bilik ayah. Diorang happy, diorang sedih lah, tapi diorang happy. Apa benda yang ada dalam bilik ayah diorang adalah benda yang macam Abang Pis dia tak makan sangat mi Korea ni. Tapi sebab anak-anak suka, rupanya ada sebandar mi Korea yang dia beli juga. Tu mungkin untuk ingatkan dia dengan anak dia kan. So anak-anak jadi okey. Kita orang macam mana nak cakap kita orang tak ada momen yang duduk, okay, what is your problem, can you tell me what your problem, tak ada. Sebab kita orang sangatlah tidak berrahsia. Even benda yang susah ke benda payah dari segi ekonomi pun, kita orang memang anak beranak satu family memang tidak berrahsia, memang terus cakap je. Okay, macam let's say sekarang ayah tak ada, okay, bil masing-masing ni dah melambung ni kan. Memang terus dah cakap je, adakah gadget ni akan menyenangkan kehidupan ataupun apa. So kita bagi tahu lah, kalau rasanya yelah sekarang budak handphone kan, iPad lah apa benda kan, kalau rasanya benda ini yang mendatangkan kesenangan, I don't think so your life routine will be the same. Memang kita akan cakap, kita memang cakap secara orang kata memang direct, matang je. Memang apa yang cakap, make your hobby is punca rezeki. Jangan sekat kat situ kan. Jangan buang masa, bukan buang masa, boleh buat. Tak kisahlah nak buat apa pun, make sure benda tu ada benefit. Benefit untuk diri sendiri kan. Last message dari arwah? Last message yang itulah, asal kita dalam group family tu, Abang Pit gelarkan diri dia ayah. Kita pernah cakap, ayah kita dah tak ada lah, ayah kita dah meninggal. Dia akan macam tu. Kita kata, lepas tu dia jawab apa? Alah, lansam lah anak-anak dia sekali, bukanlah Assalamualaikum anak-anak ayah, Assalamualaikum isiku panjang kan. Last dia punya ayat dia, itu memang ayat yang everyday dia akan cakap lah, Assalamualaikum nyawa-nyawa ayah. Itu dia last word. So ayat itu pun orang kata, orang akan nampak benda tu sedih, but to me it's very, orang kata, strong put to us lah. You selalu kalau you rindu, you tengok message tu? Ada, kita tak delete pun. Anak-anak pun tak delete pun apa conversation dalam family punya tu. Memang kita simpan. Kita jadikan itu adalah satu bahan bacaan. Kalau orang passion, hobi membaca buku ke apa, kita tak ada, kita baca teks, kita tengok gambar balik. So benda tu ada, is good. Orang kata alhamdulillah zaman sekarang, kalau kita orang kesayangan kita meninggal pun, kita masih ada lagi orang kata source untuk tengok gambar, teks, voice note, nak dengar suara, compare dengan orang dulu-dulu. So jangan bersyukur je lah what happen. Arwah mendidik anak-anak dan juga isteri dia tak, bila you mengalami kesusahan, you have to give back to the community ataupun society. Macam contohnya, mungkin Kak Farah meneruskan legacy tu sampai sekarang ke, macam buat CSR and everything. Tak ada tak? Kita orang, Abang Pit yang kita tahu dia, alah, kita tak payah cerita pun. Tapi boleh. Tak ada, dia macam bagi dia inspiration. Dia tidak memberi macam pergi gotong royong ke, tidak. Tapi dia every month kita tahu, sebab isteri dia ni hacker sikit, boleh tahu duit keluar ke mana. Every month ada badan-badan yang kebajikan dah potong. Dia memang selalu buat tu. Dia memang macam UNICEF semua tu. ada, kita memang zakat lah. Benda tu memang kita orang memang amalkan sampai sekarang. Ada. Kalau Kak Farah sendiri personally, selepas daripada sekarang lah, situasi sekarang, selain pada meneruskan legasi tu, apa yang Kak Farah sendiri yang you punya your own effort untuk? Saya memang selalu buat bila susah. Tak kisahlah susah apa pun, sakit ke apa, memang letak, orang kata zaman PKP ni lagi susah kan dari segi duit kan. Saya tetap bagi orang makan. Saya memang you dah masak bagi orang makan. Every week memang hantar kat rumah anak yatim. Lepas tu
macam kita buka kedai dulu kat Johor Bahru tu kadang-kadang budak Aswara kan, ada budak-budak yang tak ada ni kan, atas staff-staff tu nak makan ambil je lah. Sebab I feel like rezeki tu bukan datang dari segi duit, tapi time kawan-kawan bersama kita, the memories, the moment, the vibes yang datang dekat jumpa kita kat gerai-gerai, itu juga rezeki, tapi dia bukanlah berbentuk duit. Kak, talking about that kan, so since PKP, since COVID ni kan ramai orang start niaga, ramai orang hilang kerja start niaga kan? Nak tanya. Si niaga juga. So artis niaga, netizen niaga, and so artis dia dapat lagi more attention, more crowd, so ada lagi higher sales than netizen yang baru nak start niaga. So apa pandangan akak dekat topik tu, macam mana kita nak bagi tu, balance ke? Personally lah. Okay. Perniagaan ni adalah, siapa yang berniaga adalah orang sangat berani, sebab dia ibarat satu perjudian yang di mana kita tidak tahu untung dan rugi. Take risk. Yeah, very. So bagi saya, tak semua artis yang berniaga tu ulangan dia besar. Sebab saya rasa bajet diorang pun lagi besar kan, dan tidak juga netizen yang berniaga itu rugi. Ada je, tapi dia bergantung kepada orang kata rajin tak rajin, how to orang kata market your business, macam mana PR kena bagus dalam business. PR is more important kan, benda-benda tu. Sebab macam saya pun, saya bisa ada juga surutnya, tapi orang kata jangan down lah. And saya sangat mengharap sangat, okay, macam Adik cakap, artis kan more scope besar kan. Try to help the local. Sebab ada setengah yang tak nak buat sebab kan, dalam keadaan sekarang yang baru nak pergi je kat kedai-kedai tepi yang rasa sedap, just post kat Insta story, review. Tak rugi pun, actually tak rugi pun benda tu. Tapi ada setengah masih charge, kena charge and everything. Macam mana? Diorang bisnes diorang apa sangat, kalau tepi jalan baru nak start, alah post je, post gambar pun tak apalah kat IG story kan, saya senyap-senyap ke apa benda ke, tapi tengoklah produk tu. Kalau let's say produk kan, kalau saya ada juga, kalau yang produk yang saya macam segan, selalunya pasal perempuan ni saya segan, saya tak ni kan, saya minta maaf lah, tapi saya I just post the apa orang kata gambar share poster je, je. itu je yang mampu saya buat lah. Itu saya buat Faham. Tapi kedai Kak sendiri ada bagi, macam Kak cakap, bagi makanan-makanan juga dekat orang. So kira at the same time Akak pun kadang-kadang orang marah, kau nak niaga bagi orang makan. Aku pun tak tahulah, tak apalah, jajan kuih. at the same time Akak ada macam collab dengan mana-mana local tak ada. Okay, sekarang saya bantu yang gerai-gerai kat sebelah tu. Kita ada personal rider. Personal rider tu pun tidak jugalah diorang apa orang kata cikgu-cikgu muzik yang yelah tak dibuat kelas. So diorang bila petang diorang datang, maknanya duit delivery tu bagi kat diorang lah. So kita akan ada seorang budak kawan kat gerai Laksa Sarawak tu, dia yang jaga admin. Siapa nak order, ambil order kat kedai-kedai tu. Kita bukan buat kita je lah, kita siapa yang ada letak je. So rider kita tolong hantar. Itu dia dapat bantu kan. Yang mana boleh bantulah. Okay. Wish, macam-macam information kita dapat daripada Kak Farah Ahmad hari ni. Nak tanya lagi Kak?